Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentetan daripada video saya berkaitan dengan isu kalimah Allah yang mana pada tahun 2021 Mahkamah Tinggi telah membenarkan orang Kristian untuk menggunakan kalimah Allah di dalam pembelajaran mereka. Kebenaran ini diberikan kepada orang Kristian di seluruh Malaysia, termasuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kerajaan telah menghantar rayuan terhadap keputusan ini, kemudian kerajaan menarik balik rayuan tersebut. Jadi ia telah menjadi satu polemik dan keresahan kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Untuk maklumat lanjut tentang isu itu, boleh lihat link di dalam description box yang mana saya ada menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan isu ini. Cuma hari ini saya ingin mengupdate tentang apa yang berlaku selepas itu. Adakah penarikan rayuan daripada kerajaan itu berterusan macam tu atau kerajaan menghantar semula rayuan kepada Mahkamah Tinggi untuk mengubah keputusan kebenaran terhadap orang Kristian itu? Apakah yang sedang dijalankan oleh kerajaan pada ketika ini? Jadi untuk makluman semua orang bahawa isu ini telah menjadi besar, telah sampai kepada tahap raja-raja. Dan raja-raja telah mengambil keputusan untuk bersidang pada bulan Julai. Jadi sekarang dah masuk Julai dan persidangan raja-raja akan berlangsung dalam bulan ini. Di dalam persidangan ini, raja-raja akan membuat keputusan adakah orang Kristian boleh menggunakan kalimah Allah tersebut di dalam pembelajaran mereka ataupun di dalam kehidupan seharian mereka. Jadi majlis raja-raja ini akan bersidang dan akan membuat keputusan. Dalam pada itu kita juga tahu bahawa negeri-negeri di seluruh Malaysia, mufti-mufti di setiap negeri di semenanjung Malaysia telah pun mengeluarkan fatwa bahawa orang Kristian tidak dibenarkan untuk menggunakan kalimah Allah itu. Kecuali satu negeri. Kita tahu satu negeri di utara semenanjung itu mengatakan boleh. Orang Kristian boleh menggunakan atas sebab-sebab tertentulah. Ada, kita boleh tengok video daripada Mufti Perlis bahawa dia mengatakan secara umumnya dia membenarkan orang bukan Islam, non-Muslim ini menggunakan kalimah Allah. Manakala mufti-mufti lain, 10 negeri di semenanjung Malaysia ini tidak membenarkan kalimah Allah digunakan oleh orang Kristian. Satu negeri itu dia memang sentiasa berlainan daripada mufti-mufti lain, sentiasa bercanggah dengan negeri-negeri lain. Jadi dalam persidangan Majlis Raja-Raja ini pada bulan Julai ini, saya harap pengurusi dalam Majlis Raja-Raja ini akan dapat kata sepakat keseluruhan 11 negeri di semenanjung Malaysia ini untuk bersetuju bahawa tiada orang Kristian dibenarkan untuk menggunakan kalimah Allah itu. Kita memang perlu seluruh 11 negeri di semenanjung Malaysia untuk bersetuju sebulat suara. Tak boleh ada satu negeri di utara semenanjung kata tak apa dan 10 negeri lagi kata tak boleh. Itu nampak kita tidak bersatu. Kita di semenanjung juga tidak dapat bersatu. Sabah Sarawak itu cerita lain. Tapi di semenanjung pun jika dilihat satu negeri tidak bersetuju, itu menunjukkan bahawa kita tidak sepakat. Itu dilihat seolah-olah memang dalam Islam boleh membenarkan. Kenapa pula 10 negeri tidak membenarkan? Satu negeri kenapa boleh membenarkan kalimah Allah digunakan oleh orang Kristian? Akan dilihat sebagai tidak bersatu. Jadi inilah yang dinamakan Al-Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Al-Jamaah itu adalah bersatu di dalam setiap keputusan. Jadi apabila satu negeri yang tidak mahu bersatu, maksud dia tidak termasuk di dalam Al-Jamaah ini. Apabila dikatakan jamaah, kita harus bersamalah. 10 negeri mengatakan tak boleh, walaupun dalam hati satu negeri itu kata boleh, tapi dia patut bersama dengan 10 negeri yang lain. Kita kena berjamaah, bersatu, al-jamaah. Itulah baru diboleh dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Bukan sekadar ikut sunnah, kita juga kena wal jamaah, bersama dengan jamaah. Kita hidup bermasyarakat di Malaysia. Jangan nak kata bersama Al-Jamaah di Kenya, di US, di Australia. Janganlah nak samakan dia bersama jamaah yang negara lain. Kita duduk di Malaysia. Jadi Al-Jamaah di Malaysia ini adalah negeri-negeri berjiran dengan satu negeri tersebut. Yang mana dekat-dekat seluruh negeri ini di semenanjung inilah jemaah yang perlu diikuti. Bukan nak kata, kami Al-Jamaah dengan Kenya, dengan Mauritius. Jangan nak kata macam tu kan. Jadi bercakaplah dengan kebijaksanaan, wise.
Jangan bercakap untuk memperbodohkan orang-orang awam yang lain. Jika nak berkeras bahawa satu negeri, kami memang lain daripada negeri-negeri lain. Sekarang Majlis Raja-Raja boleh diktate, boleh menggunakan kuasa mereka untuk mengatakan bahawa kamu juga mesti bersama dengan jemaah, mestilah bersatu. Tak kisah apa yang dipikirkan di dalam otak tu, tapi di dalam ahli sunnah wal jemaah haruslah bersama dengan jemaahnya yang majoriti, yang 10 negeri mengatakan tak boleh, bersatulah dengan negeri-negeri yang mengatakan tidak membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah itu. Apa susahnya untuk bersatu dengan negeri-negeri lain? Kenapa mesti nak berlainan daripada orang lain? Adakah apabila berlainan itu menunjukkan itu lebih betul? Maksud dia Allah akan redha yang berlainan ini daripada menjadi al-jamaah. Adakah anda merasakan bahawa berlainan itu menyebabkan mendapat redha Allah? Ini tak boleh nak katakan berlainan dengan orang kafir, berlainan dengan non-Muslim. Bukan, ini sesama Muslim. Semua juga mengikut sunnah, semua juga mengikut Al-Quran. Kenapa hendak terkeluar daripada al-jamaah 10 negeri yang lain? Itu kita harap sangat pengerusi Majlis Raja-Raja ini dapat mendiktet dan menekankan bahawa kita perlu mendapat kata sepakat keseluruhan 11 negeri di Semenanjung untuk menolak kebenaran orang Kristian menggunakan kalimah Allah. Jadi kita harap itu akan tercapai di dalam persidangan Majlis Raja-Raja pada bulan Julai ini. Setakat itu dulu, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.